dan peluang-peluang untuk membuat lebih banyak kebaikan-kebaikan sebelum kita bertemu dengan insya-Allah. Kali ini kira pertemuan pertama kita untuk tahun baru Hijrah 1444 Hijrah. Ini second day of Haram kan. So ada banyaklah benda yang boleh kita belajar dan kembali kepada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kan. Walaupun hadis menyebut la hijrata ba'dal fathu kan. Walakin jihadun wa niyyatun. Hadis menyebut tidak ada hijrah selepas ini, yang ada adalah jihad dan niat. Hadis tu Nabi sebut selepas berlakunya Fathul Mekah, nak menunjukkan bahawa hijrah makaniyah, perubahan tempat tu dah tak berlaku lah dalam konteks ketika itu. Sebab Madinah telah pun dibuka dan Mekah pun telah pun dibuka dengan Islam. Jadi mereka tak ada keperluan nak pergi ke Madinah atau nak pergi ke Mekah. So majoriti mereka ni, majoriti sahabat-sahabatnya lah orang Mekah atau orang Madinah. Tapi Nabi kata yang akan berkekalan lah jihad dan niat kan. Itu satu hadis tentang hijrah. Tapi Nabi SAW juga mendefinisikan orang-orang yang berhijrah ni dalam aspek-aspek yang lain. Selain daripada kita berhijrah secara tempat, ada hijrah-hijrah lain kan. Yang popular adalah hadis menyebut al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Itu orang-orang yang berhijrah adalah al-muhajir man hajara, iaitu mereka yang berhijrah daripada apa yang dilarang oleh Allah SWT kan. Ma naha anhu, daripada apa yang ditegah ataupun dilarang oleh Allah SWT. Itu juga dikira sebagai orang yang berhijrah. Itu kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT kan. So tak semua daripada kita ni perlu ataupun berpeluang berhijrah secara tempat lah. Mungkin lah orang yang sama belajar tu hijrah kan. Tapi hijrah sama belajar ni bukanlah hijrah kan Islam sangat kan. Sebab asalnya nak sama belajar tu kerana cita-cita peribadi, tapi di samping tu kita adalah jadikan dia sebagai satu benefit untuk Islam. Cuma dia tak berlaku secara terancang lah. Maksudnya kita terjam dalam sistem tu, kita pun ikut kan. Tapi kalau kita nak memahami hijrah ni sebagai orang Muslim, yang semua orang boleh buat lah, menjadi muhajir dalam konteks meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab meninggalkan benda yang dilarangkan oleh Allah tu semua orang boleh buat, dan semua orang perlu buat lah di mana-mana pun kita berada. So bila kita sambut hari awal Muharram ni, walaupun setiap hari pun kita kena renew diri kita kan, kena check balik apa yang kita buat, tapi it's a good kesempatan untuk menilai lah apakah perkara-perkara yang telah pun kita tinggalkan, yang mana terdiri pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Sebahagian dari kita ni, majoriti kita kan dah setahun lebih, 2 tahun, hampir kot 2 tahun kan, ataupun lebih, kita bersama-sama lah belajar Quran, bertemu mingguan, kita ada program bulanan, baca Quran, lektur hadis. InsyaAllah kita ada pertambahan segi pengetahuan kan. Sebab kita belajar tu lah, kita baca sebagainya, tafsir. Tapi yang nak masukkan lah bukannya pertambahan ilmu tak. Orang muhajir tu bukan orang yang bertambah ilmunya kan, tapi orang yang bertambah-tambah meninggalkan apa yang dilarangkan oleh Allah SWT. So benda yang kita kena check ni, lepas kita dah went through this journey together after 1 to 2 years ni, banyak dah keburukan-keburukan yang telah kita tinggalkan. Kita mungkin ada sangka buruk ke, mencarut ke kan, ada habit-habit yang tidak baik, hubungan-hubungan yang tak baik dengan mak ayah ke, ataupun ada perkara-perkara terlarang yang kita buat secara bersunyi-sunyi kan. Bolehlah cek kembali kan, kita dah meninggalkannya kerana Allah SWT. Uwais ada di mana tu Uwais? Orang dekat Surajim air ni, tunggu Uwais lah. Dekat luar. Jadi saya ni dah sampai. Saya sangat. Satu peringatan lah untuk abang sendiri dan untuk semua orang lah. Sebab rasanya tak ada orang yang dia dah perfect lah, dia dah tinggalkan semua benda kan. Ada lagi benda-benda yang mungkin ada benda tu dah tinggalkan, datang benda lain, kecintaan kat dunia ke kan.
rasa malas ke, nak berehat. So sentiasa ni ada je benda yang kita kena improve pada diri kita. Itu ada benda yang kita kena tinggalkan. Manahallahu anhu kan, apa yang dilarangkan oleh Allah SWT. Jadi ini satu tazkirah untuk diri sendiri terutamanya dan untuk semua orang lah, untuk melihatkan kalau tak apa yang kita buat ni dia tak efektif lah kalau kita sama je, tak berubah segi apa cara fikir, cara kita berperasaan, cara kita melihat orang, cara kita apa berbelanja, cara kita berjalan, cara kita berbudaya kan, pakaian, kita punya akhlak, semua tu sepatutnya ada hijrah dia kan, di, di, seliputi dengan siwah Islam. So of course lah dia ambil masa lah nak ubah tu, tapi it's a good time untuk tengok lah ada tak perubahan-perubahan tu. So sama-sama lah kita doakan semoga sesi kita ni bukan sekadar pertemuan sosial kan, ataupun bertemu nak tengok tafsir next page apa tak, tapi sesi yang kita datang, kita tinggalkan tu kita dah berubah sedikit, ada benda baik lah, ada benda lah yang berubah kita. Allah Alam ikut sedikit lah untuk amalan ini kan. Dekat Jerman ada sambutan-sambutan ke? Awal Muharram, cuti ke? Tahu kan? Kat sini pun kalau kat Malaysia cuti lah Awal Muharram, tapi sebab KL dia jatuh hari Sabtu, so Sabtu cuti dia sama lah hari Ahad, Sabtu Ahad, so tak ada apa-apa yang spesifik. Kalau orang tu duduk dekat Kelantan, Johor, dia akan cuti 3 hari kan, Sabtu akan carry pada hari Ahad. Itulah dia punya kelebihan duduk Malaysia ni, cuti banyak. Oh, malam. Ya. Ha, bersama lah Mak Hijrah. Tak tahu kenapa dia temak. Hmm. Hmm. Betul-betul. Sebab dia sambutan yang orang kemudian buat lah. Ada orang setuju. Sebab bagus ke? Tak ada orang setuju orang sambutan tu. Tapi okey lah sebab sebenarnya kita ni terlalu apa okay, Abang setuju je pasal sambutan tu. Bukan sambutan tu tapi memperingati tu kan. Sebab actually kalender Islam ni satu satu syiar sebenarnya kan. Tapi dah tenggelam lah sebab kita terlalu apa? Terlalu pegang menggunakan kalender ada apa panggil tu? Gregory. Benda tu. Dia panggil Georgian kan? Kalender kita bukan sekarang. Yang lah yang April, Januari ada dia punya istilah dia tu. Georgian calendar ke benda. Nanti boleh search lah. Tapi kalau tanya orang berapa bulan ini Islam, semua macam bela-bela. Padahal itu sepatutnya dijadikan kita punya identiti lah. Identiti sebagai Muslim kan. Kalau tengok surat-surat Jabatan Agama, setengahnya mereka ni letakkan kalender Islam dulu baru kalender Georgian tu. Georgian tu. Gregory yang dia nama kan. Georgian yang benda tu. Sebab setiap kebudayaan, setiap agama tu ada dia punya identiti masing-masing. So kalender Islam ni antara kita punya identiti lah. Tapi tak masalah pun. Nak sambut-sambut tu cerita lain lah. Cuma bagus sambut ni kita tahulah berlaku dah perubahan tahun dalam Islam. Ya. Allah Alam. Itu sajalah sikit sebagai intro pada malam ini. Abang terus nak ajak kita ni lah. Terus nak sambung kan. Perbincangan dalam surah An-Nazi'at ni. Masih lagi bincang surah An-Nazi'at. Hopefully kita boleh selesaikan lah pada malam ini. Alhamdulillah. Cuma kita stay tunggu Baim lah untuk kongsi hadis nanti kan. Siapa yang ada free booking VPN dia lah. Kalau tak nanti
tergantung lah. So kita dah bincang surah ni berapa siri lah sebelum ini. Jadi kita masih lagi bincang surah ini, surah yang berada dalam juz ke-30, yang mana Allah SWT turunkan surah yang juz 30 ni terutamanya lah khususnya untuk membangkitkan keimanan pada perkara-perkara pokok dalam akidah seorang muslim. Dan benda yang core dekat sini adalah yang semakin kita mungkin kata kita beriman, tapi how deep perasaan itu ada dalam diri kita kan. Sebab keimanan yang menebal tentang hari kebangkitan ni sepatutnya dia akan melahirkan perasaan takut, perasaan berjaga-jaga, perasaan tu sentiasa berwaspada dengan apa yang dia buat seharian kan. Sebab dia tahu setiap benda dia buat tu akan dibalas pada hari kebangkitan yang sangat dahsyat. Tapi bila perasaan tu dia menebal, dia menipis, so dia tidak begitu mengesani kita punya seharian punya aktiviti kan. Pergaulan kita ke, kita punya makan minum, halal haram. So masyarakat ini terlalu materialistik. Jadi macam mana ya? Sebab benda-benda ni adalah benda-benda yang non-material kan. Tak nampak. Benda yang ghaibiyat tu panggil kan. Benda yang ghaib. So bila dunia ni materialistik, so kita ni berfikir cara material lah. Jadi benda terima kan. Sebab sekarang semua benda ni visible dan materialized. Terutama dalam dunia sekarang yang social media tunjukkan material masing-masing. Selama-lama wawasan, idea, pemikiran dan perasaan pada hari-hari kebangkitan ni makin menipis. Benda yang sama berlaku dekat Quraisy dulu kan. Sebab asalnya mereka ni pun actually datang Nabi Ibrahim dulu kan. Tapi sebab kesenangan, mereka ni dah kaya, boleh berdagang dengan aman. So makin lama keimanan ataupun idea tentang hari akhirat hilang. Sampai mereka terkejut kan, macam mana boleh kita yang hancur dari tulang belulang, Allah Ta'ala boleh bangkitkan semula kan. Dia dah jadi bertentangan dengan apa yang mereka fikirkan kan. Sebab bagi mereka mati-matilah. Benda yang sama mungkin berlaku dekat Muslim hari ni kan. Sebab semakin lama semakin orang challenge Islam yang illogical tu. Ada benda Islam ni macam tak logik kan dari segi sains. So bila orang terlalu materialize dan terlalu rely on sains, sometimes mereka question benda-benda yang Islam yang bertentangan dengan logik akal. Tak mustahil nanti orang akan hal itu kan macam bila isu apa tu masa Nabi Ibrahim peristiwa apa tu adik Adha kan ada seorang makcik tu dia tanya kenapa Allah Ta'ala ni bagi mimpi dekat Nabi Ibrahim suruh bunuh anak dia kan Ismail. Nampak macam Allah ni terlalu kejam. Kenapa kita boleh beriman Tuhan yang kejam? Dia bagi lontaran macam tu kat Facebook dia. So sangat provokatif lah. Dan mungkin ada orang yang sokong statement dia tu. Jadi cara fikir macam ni kan, secara logik, fikir akal ni, dia akan menguasai lah. Bila kita ni tidak mengambil daripada Al-Quran lah. Dan jadi seolah takut idea-idea ni meresap masuk dekat anak muda kan. Orang-orang yang follow Twitter, yang ramai-ramai orang aktif kat situ. Dulu Fahim suka kan berdebat dengan orang aktif dekat Twitter. Fahim ke selalu bersoal balas. Tapi nak kata ni pun pemikiran ni akan tercabar lah. Tentang benda right yang Islam bawa ni akan dicabar hari ni sebab kita terlalu hidup zaman materialized. Sangat penting lah kita kembali merevise juz 30 ni kan tentang hari kebangkitan. So last kali kita bincang tentang bila Allah tutup cerita tentang Fir'aun, kita bincang itu adalah tak biasa ditutup di mana Allah kata mata'an lakum wa li'an'amikum. Ini semua adalah mata' satu kesenangan kan untuk kamu dan juga untuk hawa ternak kamu. Semua kesenangan ni kita ada bumi yang cantik, dapat scholarship, oksigen bernafas. Ini semua mata'an lakum wa li'an'amikum untuk kita sebenarnya kan. Bukan kita serve dunia, tapi dunia ni tentang serve kita.
Jadi bila Allah Taala telah beri manusia semua benda ni, mesti ada motif, objektif kan. Which kita sebenarnya deliver, kita ni hidup dan objektif ni mesti ada hari penilaian dia. Kan? Macam kita bagi task ke seorang tu, mesti ada time boundary lah. Task tu habis, so kita akan tanya apa result dia kan. So dengan adanya semua benda ni, memberi kita gambaran bahawa adanya hari kiamat lah. Hari kiamat di mana hari manusia akan dianalyze, akan diperhitungkan apa yang telah mereka perbuat daripada apa yang diberikan oleh Allah SWT kan. Itu kita bincang pada live session. Dari mana Wai? Dari mana? Kerja, buat apa kerja? Okay. Okay. Ha? Itulah, tak apalah. Kita tinggal. So kita masih lagi ni discuss surah An-Nazi'at. Kalau boleh apa, clear dah prepare dulu kan, tengok dulu surah An-Nazi'at ni, kita akan sama sambung. Kita tengok mana tadi? Ta'alakum wa'alakum. Apa lah? So menarik lah sebab saya kutuk dia expand daripada point mata lakum ni tu. Bila benda tu diberikan kepada kita dengan banyak kesangan, mesti ada motif dia kan. Sebab mustahil Allah SWT yang terperinci, terancang ni bagi semua kenikmatan ni saya saja. So kalau ada kerja, ada task nak kena buat, ada hari kebangkitan yang akan menilai semua benda ni. Kita katalah bila kita tengok semua benda ni, kita akan ingat sebenarnya apa diberi kesangan ni akan ada hari perhitungan. Kita cover lah last week tu. Dan sama juga the next frame of ayat, kelompok ayat berikutnya Allah Ta'ala kita pula tentang hari kiamat kan. Kita kata kita akan tengok hari ni ayat ke-34 sampai habis lah. 34 sampailah ayat ke-46 insya-Allah. So tengok pula ayat ke-34 dengan 41 ni. Fa iza ja'atit tammatil kubra yauma tadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Jadi kita dah tengok ini kan. Dah apabila tiba malapetaka agung. Ja'atit tammatil kubra yauma tadhakkarul insanu ma sa'a. Itu hari manusia teringat pada segala perbuatan yang telah diusulkannya kan. Dia pun discuss macam inilah. Allah kembali lepas kita tentang dunia, kita tentang Fir'aun dunia, dia kembali pada topik asal itu nak mengatakan tentang itu dia cerita trailer. Bila berlaku hari kiamat ini, apa yang berlaku pun? Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Manusia teringat pada segala perbuatan yang telah diusahakannya kan. Masa'a. Sa'a ni adalah apa yang diusahakan. Kata sa'i orang pergi apa? Berlari-lari anak kan daripada Safa wal Marwah tu daripada perkataan sa'a ni lah. Yas'a. So semua benda yang kita pernah buat sama ada buruk atau baik akan datang flashback. Kita ingat semua benda. Benda tu mungkin kita lupa dah, tapi kita akan ingat kan. Last week abang bagi contoh kan. Macam Facebook kan selalu ingat kita kan. Apa status kita pernah up, gambar-gambar mengarut kita pernah add. Kita tak sangka kita pernah tulis benda mengarut dulu. Masa SPM dulu kan, masa form 4 ke. Kira okay, semua orang tak ada Facebook kot, tak apalah. Tapi dulu aku macam ni ya. Dah lupa dah, tapi nanti hari kiamat Allah akan tunjukkan semua yang kita pernah buat. Okay. Yatadhakkarul insanu ma sa'a. Kecil, besar semua ada. Kita tengok itu kan surah apa? Al-Kahfi. Apa ayat dia tu? Ayat 49. Yang kita hafal ni apa macam mana? Punya phrase tu. Doa kitab. La yughadiru saghiratan. La yughadiru. Ma liha kitab. Tak semua orang hafal ini ya. Ma liha kitab. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Bila didatangkan Alkitab catatan tu, orang ni bertanya kan, kitab apa ni? Tidak ada yang terkecil sedikit pun. Sama ada kecil ataupun yang besar. Semuanya
tertulis perbuatan-perbuatan dalam kitab ni kan. Malu kan. Sekarang kita boleh sorok kan benda-benda yang kita, benda-benda buruk kita buat. Tapi ketika itu, kita akan diperingatkan. Setiap benda kita buat, akan dipertontonkan kan. Seolah nak ingatkan kembali lah. Kedahsyatannya adalah, manusia akan ingat apa yang mereka telah lakukan. Ketika ini setiap manusia teringat segala perbuatan yang telah lakukannya. Kini ia mengenangkan kembali selama ini kesibukan hidup dan keasyikan berpoi-poi dalam kenikmatan telah menyebabkan leka dan lupa. Kini ia teringat segala perbuatan amalannya, tetapi ingatan dan kenangan itu tak lagi berguna, bahkan hanyalah penyesalan dan juga kehampaan kan. So ni yang mengerikan lah. Sebab masa tu tak ada guna lah nak nyesal ke, nak baiki ke, tak ada masa dia kan. Itu tengok, lebih ingat dia adalah satu penyesalan dan kehampaan lah. Tak nak buat apa dah. Masa tu baru nak kan. Dan Allah Ta'ala sambung lagi. Wabur satu jahimu liman yara. Fa'amma man tagha wa athar hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Kata dan neraka ditunjukkan pada setiap yang melihat. Masya-Allah kan. Pada hari kiamat setiap manusia lampau akan menerima balasannya lah. Adapun orang-orang yang melampaui batas ayat ke-37 dan wa athar hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa, dan mengutamakan hidup dunia, maka neraka yang bernyala itulah tempat kediamannya. Tengok artinya. So Allah SWT memberi amaran pada mereka yang tagha kan. Ingat tak dulu tagha ni disandarkan pada siapa? Sebelum ni bincang Firaun. kan. Fa amma man tagha kan. Dia kata apa? Izhab ila fir'aun innahu tagha kan. Dia telah pun tagha lah. Dia kata kat sini, kata-kata tagha lebih luas dari ertinya yang dekat itu zalim. Ia merupakan sifat bagi setiap orang yang melampaui batas kebenaran hidayat. Pengertiannya lebih luas dari pemerintah yang zalim dan kejam. Meliputi setiap orang sebenarnya yang menentang hidayat dan mengutamakan hidup dunia tanpa memperhitungkan hari akhirat. Sedangkan pada hari akhir itulah yang boleh membetulkan segala neraca pertimbangan di tangan dan hati manusia. So, kat sini ingat siapa tu nak kata Fa'amma man tagha tu bukannya Firaun saja. Bukannya terdiri daripada pemimpin-pemimpin yang mungkin para pemimpin ni dia lebih dekat dengan potensi berbuat zalim kan, sebab dia ada kuasa. Tapi dia bukan dia pemimpin je. Uwais, Abang, Kak Imran kan, Irfan, kita semua ni ada potensi boleh jadi termasuk dalam kalangan orang yang tagha kan, yang melampaui batas, yang tak indah nasihat orang. Dengar baca Quran tak terasa apa hidayah Allah Ta'ala datang daripada Quran kan, kita macam ambil tak peduli, acah tak acah. So apa yang akan berlaku kat mereka ni? Mereka ni tagha, kemudian mereka ni apa? Wa athar hayatad dunya fa innal jahima hiya ma'wa, maka neraka lah tempat kediamannya kan. Jadi antara sifat-sifat orang tagha ni apa? Wa athar hayatad dunya, mereka ni mengutamakan hayatad dunya daripada apa? Daripada akhirat lah kat sini. Athara ni lah mengutamakan. Maksudnya apa? Menyamakan dunia akhirat pun tak boleh kan. Katalah saya ni menyamakanlah dunia ambil sikit, akhirat ambil sikit kan. Tak boleh sebenarnya. Sebab kita kena mengutamakan akhirat sebenarnya. Kalau kita mengutamakan dunia, kita kira tagha kan. Memang kita kena melebihkan akhirat berbanding dunia kan. Masa kita dengar pengisian apa, ukhuwah fillah dulu kan ada satu perkataan apa? Hisab. Istilahnya apa? Mengutamakan orang lain kan, dalam konteks ukhuwah tu Islam ni mengutamakan. Jumpa kita wah jumpa. Boleh ke? Boleh ke? Question. Wah sebab apa tu? Nanti tu lah tak ni kalau ada apa, masa boleh recording lah kan, rasanya supaya boleh baca dulu. Rasa kalau yelah, mendengar ni satu benda yang bagus lah, tapi kalau kita baca dulu yang lain kita ada something dia mungkin lebih efektif lah. Tapi sesi kita ni sesi apa, macam kuliah maghrib kan, datang dengar habis. Ni satu ni yang general masih untuk semua orang kan. Dah pesan tu kan untuk semua orang link tu. Okay, kembali pada ayat ni Allah kata antara sifat tagha ni apa? Wa akhir hayatad dunya kan, mendahulukan kehidupan di dunia lah.
Jadi sebenarnya tak bolehlah Islam ni kena beri kepada akhirat kan. Dalam konteks ukhuwah tu Islam tu mengutamakan orang lain. Tapi kat sini mereka ni mengutamakan dunia berbanding akhirat kan. Allah menerangkan lagi lah sifat neraka tu. Fa innal jahimah hiyal ma'wa wa amma man khaf. Dan maka neraka yang bernyanyi itulah tempat kediamannya. Itu satu kategori orang kan. Itu orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Kemudian ayat Quran juga menjelaskan siapa orang yang sebaliknya. Kalau orang-orang yang fa amma man tagha ni wa athara hayatad dunya, mereka masuk ke dalam neraka, ada golongan lain, golongan yang selamat, iaitu wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Masya-Allah. Dia kata ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan mencegah dirinya dari al-hawa, maka syurga itu tempat kediamannya. Orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya tidak berani melakukan maksiat. Dan bila melakukannya di bawah tekanan kelemahannya sebagai manusia, perasaan takutnya kepada Allah lah akan membawanya kepada penyesalan, kepada memohon keampunan dan bertaubat. Kerana itu tetap berada dalam lingkungan ketaatan kan. Masya-Allah. Jadi ayat ini menyebut manusia dia akan buat maksiat. Okay. Dia akan terbuat juga. Tapi dia akan bertaubat kalau dia akan buat kan. Dia akan takut kepada kan. Khafa maqama rabbi, takut pada Tuhan ni kan. Wa nahan nafsa an hawa, dan menahan diri daripada al-hawa. Al-hawa ni apa? Al-hawa satu makhluk sebenarnya. Hawa ni satu benda. Susah ceritakan, dia adalah satu, apa al-hawa ni? Benda yang menjatuhkan. Dari segi bahasa dia menjatuhkan. Tapi naturally manusia ni ada al-hawa tu. Allah campakkan dalam kita tu satu sifat, satu benda. Komponen kita ada al-hawa yang dia function lah menjatuhkan kita kan. Menyelewengkan kita. Keinginan-keinginan yang buruk. Sebab kita dah bincang dalam muntalak itu kan. Al-hawa ni banyak sangat ayat Quran. Dia sebut tak al-hawa, dia sebut dalam keadaan dia cela kan al-hawa ni. So semua orang ada al-hawa masing-masing. Kecenderungan pada perkara-perkara buruk kan. Ada keinginan-keinginan, desire yang tak baik. Tapi tak boleh buang al-hawa ni. Tak boleh buang. Dia ada sebab kita mesti ada al-hawa. Kalau tak ada al-hawa, dia ada malaikat. Ini jadikan kita manusia, kita ada al-hawa tu. Malaikat tak ada al-hawa. Sebab tu dipatuhi pada Allah Ta'ala. Kita tak boleh buang al-hawa, tapi kita boleh wanahan nafsa'in hawa. Boleh menahan. Haji pun ada juga sebenarnya. Sebab tu dia boleh buat maksiat kan. Sebab ada tarikan-tarikan ni. Tapi kat sini tak boleh nak buang lah benda ni. Yang penting kan dia boleh mencegah, boleh menahan dan mencegah. So kita punya kerja lah mendidik, menahan dan mencegah al-hawa ni tu. Supaya takut pada Allah SWT. Susah tak nak buat benda ni? Itulah apa kita punya hawa ni. Itulah kita suka makan kan. Makan ni harus. Tapi makan benda mahal yang sampai membazir, sampai tahap apa, menunjuk kan. Sampai weekend je cari makanan. Jadi food hunter. Itu dah sampai kategori al-hawa dah. Asal dia kita kena makan untuk hidup je. Simple kan. Tapi bila dah al-hawa tu dia kuasai, makan dia kehidupan. Okay, kalau bincang minggu ni bagaimana makan? Makan je bincang. Ada orang macam tu kan. Mungkin family kita ada macam tu tak. Dapat gaji je, okay, jom kita try kat sini hotel baru keluar, buffet baru. Satu kepala RM80. Makan RM80 kepala. Mahal. Kan? Makan taklah kenyang seminggu pun. Steak kenyang satu meal je. So, dalam keadaan tu dia dah dikuasai oleh al-hawa. Walaupun asal makan tu harus. Apa lagi? Berpakaian tak? Sebenarnya pakaian ni pakai tutup aurat cukup lah. Yang dia tak kekeh lah macam tu. Tapi sampai tahap apa? Nak kena Adidas. Kan? Sampai berhutang, mencuri demi nak berpakaian. Sebab dia kuasai oleh al-hawa. Semua benda boleh al-hawa kan. Sebab dia akan bawa kita ni buat benda melampau, tora daripada benda yang asalnya harus. Sampai kan hawa ni macam Tuhan. Ayat Quran menyebut apa? Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allah. Ayat apa tu? Cuba cari. Al-Jathiyah kot.
Afara'aita man ta ada Wes, ada. Tanya Ayat 23 surah 45. Al-Jasiyah. Ayat ke-23. Ada tak? Minta Wes baca sikit lah. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وعدله الله على علم وأدل وأدله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهده من وجعل على بصره غشاوة فمن يهده من بعد الله أفلا تذكرون. Dengan demikian, bagaimana fikiranmu, wahai Muhammad, terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang telah dipatuhinya, dan dia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuinya bahawa dia tetap kufur ingkar, dan dimenteraikan pula atas pendengarannya dan hatinya, serta dia ajarkan lapisan penutup atas penglihatannya. Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya sesudah Allah menjadikan dia berkeadaan demikian? Oleh itu, mengapakah kamu, wahai orang yang ingkar, tidak ingat dan insaf? So, itu peringatan lah yang deep kan, sebab hebatnya al-hawa ni yang ada dalam diri kita tu, dia boleh sampai tahap ni Tuhan kan. Dia kata apa? Afara'aita, takkah kau melihat kan? Ra'aita man, orang-orang yang ittakhaza ilahahu hawahu, yang menjadikan al-hawa sebagai ilah dia, yang disembahnya kan. Sembah kat sini bukanlah dia solat dekat al-hawa, menyembah al-hawa, bukan. Kalau sembah Allah Ta'ala, kita katakan sembahyang kan. Tapi macam mana nak sembah al-hawa? Hawa kat dalam. Bukan. Sembah kat sini lah, ikut dia. Ikut dia sampailah benda yang halal dia haram bagi kita kan. Sebab kecenderungan kita pada al-hawa. So, pada masa itu, kita dah menjadikan sebagai ilah kan, sembahan. Terlalu mengikut al-hawa. Tadi dalam tu akan simple lah, makan, pakaian. Contoh lain apa? Minatkan perempuan ni kan. Fitrah tu okey, tapi sebab al-hawa tu membuat-buat sampai sanggup approach. Boleh begitu sampai tak bermaksiat kan. Walaupun itu haram. Sebab apa kita dikuasai oleh al-hawa. Jadi kat sini katakan dikatakan perasaan takut pada Allah merupakan dinding yang teguh untuk mencegahkan keinginan-keinginan nafsu yang kuat. Tapi dinding-dinding lain jarang dapat mencegah rempuh hawa nafsu. Macam itu, masya-Allah. Kerana itulah kedudukannya ditumpulkan satu ayat yang bercakap sini Allah pencipta jiwa manusia. Dikatakan sini kan. Kenapa Allah kata wa amma man khafa marqa wa amma man khafa maqam rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Itu orang-orang yang takut pada Tuhannya dan mencegah diri daripada hawa nafsu. Orang yang takut pada Allah dia yang boleh mampu mencegah hawa. Ya. Yang bercakap tentang ayat ni siapa? Allah SWT lah. Tuhan yang menciptakan hawa, Tuhan yang menciptakan manusia. Dia tahu formula nak manusia nak apa? Menjinakkan hawa dia dengan apa? Dengan membina perasaan takut pada Allah SWT. Sebab bayangkan, peraturan tidak boleh mengekang al-hawa, peraturannya. Contohnya apa? Jangan minum arak. Orang minum juga lah. Sebab kalau minum kat sini, mana tahu? Kalau minum terbuka mungkin kena compound lah. Tapi apa pun dia akan mengkontrol orang tu daripada buat benda hal. Takut pada Allah kan. Sebab kita mungkin boleh mengelak daripada orang nampak peraturan luar. Tapi bila kita bersunyi-sunyi, ketika itu kita akan teruji kan dengan hawa kita kan. Maksudnya, masa itulah ketakutan kepada Allah Ta'ala akan memainkan peranan lah. Kita kontrol kita punya al-hawa. Ini adalah
Formula daripada Allah Ta'ala kan. Dialah yang maha mengetahui segala lorong liku-likunya. Dia mengetahui di mana tersembunyi keinginan hawa nafsu. Allah tidak mentaklifkan manusia supaya memastikan al-hawa itu tidak bersembarak jiwanya. Oleh itu, ia hanya mentaklifkan manusia menarang, mencegah dan memegang tali pacu serta mencari pertolongan daripada perasaan takut pada kebesaran Allah. Maksudnya Allah Ta'ala tak suruh kita ni membuang, mematikan hawa tu. Sebab tak mampu. Tapi kita disuruh untuk kontrol. Kontrolkan hawa tu. Makan, tak rehat je. Benda-benda yang melampau lah. Yang togor tu kan. Yang boleh menjadikan kita beribadah. Menjadikan kita punya kerja awal kita kan. Ini semua hawa lah yang menarik kita nak jatuhkan kita kan. So manusia ni ada cabaran tu. Setiap orang ada cabaran tu kan. Setiap orang ada dan berbeza-beza. Mungkin seorang berbeza-beza lah. Tarikat hawa. So hebat tarikat hawa ni. Sampai siapa yang mampu kontrol dia kata apa? Fa innal jannata hiya ma'wa. Maksudnya dapat syurga tu kau dapat kontrol. Maksudnya susah. Kalau mudah takkan bagi syurga dah. Maksudnya susah nak kontrol hawa ni sampai dijanjikan syurga bagi mereka yang boleh kontrol tu. Hebatlah. Makanya para sahabat yang dia apa? Bagi duit tinggalkan dunia mereka kerana hijrah kan. Dia cari tentang hijrah kan. Hijrah yang paling apa rasa best nak baca cerita tentang Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni seorang sahabat yang bukan berbangsa Rom. Dia sahabat Makkah, sahabat Arab. Tapi dia pernah menjadi tahanan orang Rom. Sampai orang gelar Suhaib Ar-Rumi sebab dia pernah jadi tahanan Rom. Pernah jadi budak hamba pada orang Rom. Tapi long story short, dia bagi Mekah masuk Islam. Dalam keadaan dia hamba, dia masuk Mekah tu dia free, tak ada apa-apa, masuk sampai Mekah dia Islam. So dia mula apa? Membina bisnes di Mekah. Dia kaya, jadi orang pada berniaga. Islam. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Suhaib nak pergi hijrah sekali ke Madinah sebab nak ikut Nabi SAW. Semasa dia nak keluar border Mekah tu, orang-orang Quraisy tahan dia. Kau Suhaib nak ke mana ni? Aku nak pergi hijrah Nabi lah. Pergi Madinah. Orang kata apa? Dulu kau masuk ke Mekah dalam keadaan selesa tinggal. Kau dah ambil kekayaan dari Mekah. Sekarang kau nak keluar pula harta-harta yang kau boleh dari Mekah. Kami tak benarkan kau hijrah, maka kau tinggalkan semua harta-harta ni. Tak tahu apa? Okay, fine. Semua tinggal. Sebab apa? Demi nak mengejar hijrah ke Madinah. Dia tinggalkan semua kan yang dia usahakan Mekah sama ni. Dia reset balik. Zero balik. Jumpa Nabi SAW. Nabi kata apa kat Tuhan? Nabi kata apa kat Tuhan? Nabi kata apa? Yang untunglah 3 kali tu. Perniagaan yang menguntungkan. Rabahal baik. Cari hadis tu Nanti siapa jumpa hadis saya share dekat grup. Nabi kata rabah tu rubihal baik. Satu jual beli yang menguntungkan. Dia kata kat Suhaib. Sebab apa? Kalau kita tengok secara logik, dia telah rugi. Sebab tinggalkan harta bagi datang Madinah. Tapi Nabi kata perniagaan yang menguntungkan. Rubihal baik. Nabi kata. Wise. Jadi sebab apa yang ini kan boleh kontrol al-hawa dia tu. Ada tak sahabat-sahabat yang tak hijrah? Ada kan? Dan mereka memberi alasan, ada. Sampai ada surah An-Nisa turun. Kan turun menegur mereka kalau mereka ni tak hijrah kan. Sebab tak dapat nak kontrol al-hawa ni. Jadi dalam kes ni bila kita mampu kontrol al-hawa ni, Allah kata fa innal jannata hiya ma'wa. Kita bagi mereka lah surga yang tempat kediamannya. Habis Sahih S2 last sekali dia kata pada akhirnya datanglah nada terakhir dan surah ini membawa bunyi yang hebat, mendalam dan panjang. Kira okey ke semua orang kat sini? Ada ke nak tanya apa-apa sebelum kita sambung sikit lagi? Ada Baim kat situ. Tak sabar apa sebelum kita semua kali ni. Faiz okey, Faiz, Baim. Okey. So, kita masih lagi bincang kan soal Naziat kan. Kita dah masuk kelompok ayat terakhir. Kita tengok ayat ke-42 sampai ke-46. Tadi kita banyak bincang on dua lah keadaan orang yang masuk. Dua kelompok orang kan yang penakhiran. Ada yang masuk neraka sebab wa akhir hayat dunia. Ada yang masuk surga sebab
khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Takut pada Tuhan yang mampu mengkontrol al-hawa dia. Tapi dua ni berkaitan. Kalau dia takut dengan Tuhan, insya-Allah dia mampu kontrol al-hawa. Sebab ketakutan kepada Allah Taala ni lah dia akan buat kita punya al-hawa pun kita boleh terkontrol kan, sebab kita takut kepada Allah Taala. Kalau kita tersalah buat, ada kadang-kadang kita macam tu terlanjur terjerumus kan dalam maksiat kan. Tapi tak apa, kita kembalilah ingat kepada Allah Taala yang bertaubat kepada kita. Yang penting kita taklah power seperti Fir'aun tu, yang terus-terus dalam keadaan melampau batas. Sebab kalau kita biarkan kita dalam keadaan macam tu, kemungkinan kita takut, perasaan takut pada Allah tu hilang. Sebab kita terlalu berlama-lama dalam keadaan kita yang macam tu kan. Kita down. Dah sebab apa kan? Faham? Jangan down lama-lama kan. Terus cari apa benda-benda yang boleh membangkitkan iman kita kan. Quran ke, lupa ke kan. Jangan biar lama sebab lama tu dia akan kasar hati. Syaitan pula datang bisik-bisik kan. Kita ada banyak musuh ni. Dalaman ada hawa. Syaitan lagi bisik. Mungkin ada kawan-kawan yang tak apa soleh kan. Yang okey je, jom sama lagi. Kadang-kadang ada perasaan sendiri kadang tu gerak kita hati tergerak lebih baik, tapi yang kita dia macam tiba tak dia tak macam kosong ke, tapi hati tu masih gerak buat baik. Saya kalau confuse boleh consult kan. Jumpa orang atau tanya orang yang rasa kita boleh minta pandangan dia. Sebab mungkin kalau kita tak mampu nak membuat pertimbangan yang betul lagi kan. Okay, so yang terus ni sama sikit lagi dekat kat sini. Pada akhirnya dah terakhir surah ni kan menceritakan tentang kembalilah dia nak cerita tentang hari kiamat tu lagi ya. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fi ma anta min dzikraha illa rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarnaha lam yalbathu illa ashyatan aw duhaha. That's the point tentang nature hari kiamat ni kan. Itu apa? Hari kiamat satu keadaan yang bukan urusan Nabi Rasul SAW. Sebab mereka bertanya kepada kamu tentang hari kiamat, bilakah waktunya? So mereka ni macam degil sangat. Tanya bila berlaku. Kalau cerita hari kiamat ni bila berlaku sebenarnya. Ada orang macam ni, ada orang macam ni kan. Pertanyaan ni menunjukkan dia ni tak yakin hari kiamat. Sebab macam tunggu aku dah 40 tahun tak ada lagi berlaku. Betul ke hari kiamat ni bila berlaku? Seolah bagi sebenarnya Nabi pun tak boleh bagi jawapan. Tapi bila Allah kata ada, mesti ada lah. Kan? Orang musyrikin yang degil bertanya Rasulullah SAW setiap kali mendengar cerita malaikat kiamat dan berita hisab dan berasa. Bilakah waktunya? Ayyana mursaha. Kenapa engkau yang harus menyebutkan waktunya? Kata Allah Ta'ala kan. Kata Nabi lah betul. Jawapan ini membayangkan betapa besarnya persoalan kiamat dan membuat pertanyaan itu kelihatan remeh-temeh, mengada-ngada dan melampau. Ia terbesar untuk tanya waktunya kerana seluruh urusannya terpulang pada Allah. Kiamat adalah urusan Allah Ta'ala, bukan urusanmu, bukan urusan Nabi kan. Ila rabbika muntaha. Hanya Tuhanmu saja kesudahan urusannya. Maksudnya terlalu besar hari kiamat ni sampai Nabi pun tak tahu. Faham ke yang saya ni? Sebab solely dia adalah urusan Allah SWT. Sebab dia terlalu big event lah. Masa kita kan, kalau ada benda-benda besar, dia takkan bagi orang yang contoh teknologi lah nak faham mudah kan. Katalah ada Agung nak mari jemaah ni. Siapa yang kerja JK? Cikgu ke student? Cikgu lah. Nanti kalau student yang jadi AJK kan terkentuk ke apa, tepat air ke, buat malu lah. Tapi kalau cikgu yang jadi AJK, kita rasa mungkin cikgu akan buat terbaik. Sebab saya kan ni, Agung nak datang atau Juk nak datang JMI ni. Sama dalam konteks hari kiamat ni sampai. Ini semua ni urusan Allah Ta'ala. Nabi bertahu bila, masa bertahu. Kan? Yang ini urusan penonton kiamat hanya terpulang kepada Allah. Dia saja yang mengetahui bilakah waktunya, bila yang akan menguruskan segala-galanya pada hari kiamat. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Tugas engkau memberi peringatan pada mereka yang takutkannya. Kita samalah. Ini arahan Nabi, untuk kita sama juga kan. Kalau kita nak meneruskan hadis Nabi, kerja kita lah memberi peringatan. Kita hari kiamat ni pada orang kan. Ingatkan hari kiamat ni pada mereka yang takutkannya. Pada hari mereka melihat kiamat, mereka terselah oleh mereka seolah mereka tidak tinggal dunia melainkan hanya sebentar atau sepagi sahaja kan.
So dia tutup dengan ayat. Ayat berikut menggambarkan kedahsyatan kiamat yang mengubahkan perasaan-perasaan dan kefahaman-kefahaman. Di samping mengubah kai ukur di antara hidup dan dunia dengan hari kiamat dalam tanggapan dan penilaian manusia. Itu apa? Pada hari mereka melihat kiamat, maka terasalah lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Nak kata hebatnya kiamat ni kan. Sampai bila datang kiamat tu semua orang rasa baru sekejap tu kat dunia. Tak puas lagi. Kiamat dah datang. Maksudnya semua kenikmatan yang pernah biasa itu hilang. Kan? Dan semua kesesaran pun hilang. Sebab apa? Dia overwhelming hari kiamat tu yang menutup segala kita punya hayat kat dunia tu. Sekali kalau macam satu yang kenapa sampai peristiwa tu terbesar sampai kita lupa benda lain. Ada tak contoh keadaan tu? Ada peristiwa besar yang itu betul lah. Contoh bagi analogi. Kata apa? Contoh. Betul lah nak bagi analogi nak mana faham. Ha? Okay. Kan nak bagi contoh apa peristiwa besar berlaku kat hidup kita kan. Sampai kita rasa macam semua lain tak penting dah. Itu soalan tu paling penting apa berlaku. Ni SPM besar kan. Boleh. Kalau orang tu dia simulan SPM dia rasa macam tak lah, tapi UAS SPM paling besar UAS tu. Mungkin juga tak salah pun kan. Tapi bila satu benda tu besar, event besar, dia akan menghapuskan segala ingatan kita pada benda lepas yang berlaku. Kalau kita terlalu overwhelmed dengan event tu. Sama konteks ni, bila bakal kiamat, tanya orang, bila lama tak hidup kat dunia? Dia kata apa? Lam yalbasu illa asilatan aw duha. Seolah mereka tak tinggal dunia melainkan sepetang atau sepagi sahaja. Kesan peristiwa kiamat itu begitu besar dan dahsyat pada jiwa manusia hingga kehidupan dunia dibandingkan dengannya tak amat kerdil. Seluruh umur dunia, peristiwa-peristiwanya, kenikmatan-kenikmatannya segala sesuatu yang ada padanya dirasakan mereka seolah-olah kehidupan mereka sepetang atau sepagi sahaja. Ini tergulunglah sudah kehidupan dunia dan di hati pencipta-penciptanya hingga dirasakan mereka seolah kehidupan itu hanya berlangsung selama sepetang atau sepagi sahaja. Inilah kisah kehidupan dunia pendek. Adakah kerana kehidupan sepetang atau sepagi itu mereka sanggup mengorbankan kehidupan akhirat yang kekal? Masya Allah kan. Adakah satu ketololan yang paling besar, itu ketololan yang tak sanggup dilakukan oleh seorang yang berakal, yang mendengar, yang melihat. So kalau tahu dah hebatnya kiamat tu kan, nak bandingkan dengan kehidupan dunia, so why not kita fokus pada hari kiamat? Sebab bila kita compare hari kiamat dengan dunia kita 60 tahun tu, macam dunia 60 tahun kita hidup tu dari pagi ke petang. Tapi kita tak sibuk untuk buat apa semua tu tak bagi kita mempersiapkan diri kita berhadapan hari kiamat yang lebih kekal. So mestilah kalau orang tu still rasa dunia ni begitu matters, panjang, dia setelah buat satu pertimbangan yang tolol dari sini, yang bodoh lah. Baik kita pertama hari kiamat yang kekal, yang by matematik pun dia infinity. Apa sangat nanti kan? Sebab kesenangan ni akan berakhir. Kesusahan yang kita lalui je untuk beramal, solat, nak ibadah, ajak orang Islam. Susah. Tapi dia akan berakhir. Betul tak? Paling lama pun dia akan tahan sampai kita mati. Berapa lama kita mati hidup? 30 tahun. Akan berakhir je. Tapi efek dia pada hari kiamat yang lama tu. So insyaAllah lah. Contohnya, okay lah, kita ambil contoh SPM mudah kan. Katalah kita tahu kan SPM berlaku kan. Katalah kita ni tak study. Tapi kita banyak main je sebulan SPM. Tiba-tiba keluar result teruk kan. Sampai result teruk tu efek di seluruh kita punya kehidupan. Kita excellent tu apa kita punya nasihat dekat orang lain? Tak payahlah main-main tak. Baik study betul-betul kan. Sebab efek dia kepanjangan untuk SPM. Contohlah. Kalau kita tahu lah kita nak alami. Tapi dalam konteks ni Kepala beritahu awal lah supaya jangan main-main, fokus kepada hari kiamat lah. Sebab dunia ni sebenarnya dia compare hari kiamat tak sampai sehari pun, mungkin setengah hari ataupun sepagi saja kan. So Allah Alam, itulah satu kita tutup kat sini surah Al-Nazi'at. Alhamdulillah.
Semoga ni lah memberi kita perasaan yang lebih mendalam lah tentang hari kiamat, memerhatikan masa-masa kita yang sedikit ini